Akhlak sebagai asas pembinaan tamadun Islam. Apakah maksud akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu khuluqun yang bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, maksud akhlak Islamiah ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Seterusnya, apakah pula kepentingan akhlak? Kepentingan akhlak adalah melahirkan umat yang bertamadun dan dihormati. Dengan adanya akhlak dalam diri seseorang itu, ia mampu mewujudkan sebuah tamadun yang bertahan lama. Yang kedua, mengelakkan daripada terjerumus dalam kancah kehinaan. Kehidupan yang tidak berlandaskan akhlak akan terganggu apabila akhlak tidak lagi dijadikan garis panduan, maka hawa nafsu akan mengambil tempat dan menjadi kiblat utama pada manusia andai masih terleka. Maka terjadilah kes-kes yang menggadaikan kesihatan sendiri serta maksiat dan zina yang berleluasa kerana hilangnya akhlak dalam kehidupan seharian. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang mempunyai produktiviti profesional. Prinsip Islam menekankan soal perjujuran, tanggungjawab dan saling menghormati kerana hal ini mampu melahirkan masyarakat dan pemimpin yang berintegriti mantap dan nilai profesional yang tinggi sekaligus menaikkan martabat Islam. Akhir sekali, ia menjadi sumber kepada rahmat Allah. Dan tidak bukan, kepentingan utama masyarakat yang berakhlak adalah mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Saya akan membentangkan tamadun Islam berasaskan akhlak. Kehidupan beragama. Ibnu Khaldun menetapkan aspek kehidupan beragama sebagai ciri asas masyarakat bertamadun. Edward L. Farmer adalah antara sarjana barat yang turut memasukkan aspek agama sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun. Manakala R.A. Buchanan pula menyebut wujudnya agama yang kompleks merupakan ciri-ciri kerahiban. Tamadun silam juga ada menyebutkan aspek keagamaan sebagai teras masyarakat bertamadun. Yang pertama sekali, kepercayaan. Yang kedua, pemikiran tentang kuasa gaib yang mengawal kehidupan. Yang ketiga, peninggalan tempat-tempat keagamaan. Ciri-ciri akhlak. Yang pertama, ciri akhlak yang baik. Berbaik sangka dengan Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, firman Allah Azza wa Jalla, aku berkuasa untuk melakukan apa yang hamba-Ku sangkakan terhadapku dan aku berserta dengannya ketika ia menyebutku, yakni berzikir kepadaku. Yang kedua, basahi lidah dengan zikir. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, apabila kamu melalui taman syurga, maka ragutlah, iaitu perbanyakkanlah zikir untuk mendapatkan ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang yang berzikir. Seterusnya ialah ciri akhlak yang buruk. Yang pertama, menampilkan imej yang buruk. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah orang yang ditinggalkan oleh manusia lain kerana khawatir dengan kejahatan dirinya. Yang seterusnya adalah bersikap kasar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya adalah neraka. Dan yang terakhir sekali adalah bermusuhan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, insan yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang amat keras permusuhannya. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang buruk ini perlu dijauhi, kerana akhlak yang buruk seperti mencarut,
permusuhan ini akan menyebabkan keadaan yang tidak harmoni. Setiap yang berlaku itu pasti ada hikmah di sebaliknya, dan kita juga haruslah bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Faktor-faktor kejayaan tamadun Islam. Yang pertama, ilmu berasaskan tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu yang membahaskan tentang sifat-sifat wajib Allah SWT dan sifat-sifat yang harus diadakan daripadanya. Berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud mengesakan dan meyakini bahawa Allah itu esa. Yang kedua, panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah banyak memberi dorongan ke arah melahirkan insan yang bertamadun. Kedua-dua sumber tersebut sentiasa menyeru umat Islam untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat dengan menimba ilmu, berusaha gigih dan menghayati nilai-nilai positif. Apakah faktor keruntuhan akhlak? Terdapat 3 faktor berlakunya keruntuhan akhlak. Yang pertama, pengaruh rakasbaya. Remaja lebih mempercayai rakasbaya berbanding keluarga. Yang kedua, kesibukan ibu bapa juga menyebabkan anak-anak terumbang ambing dalam kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga, pengaruh media massa juga dapat memberi efek negatif kepada remaja. Sekarang kita akan melihat langkah bagi mengatasi keruntuhan akhlak bagi seseorang individu. Tahukah anda terdapat 6 pihak yang bertanggungjawab dalam masalah keruntuhan akhlak bagi seseorang individu? 6 pihak yang dimasukkan tersebut ialah diri sendiri, ibu bapa, rakan sebaya, pendidikan, media massa dan masyarakat serta negara. Pihak pertama yang bertanggungjawab dalam hal ini ialah individu, sebagaimana individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri sebagai motivasi untuk berubah tanpa bergantung kepada orang lain. Perasaan ingin tahu perlulah sebatikan dengan kesedaran agar mengelakkan diri daripada terjerumus dengan kealpaan dan kerosakan dunia yang sementara. Bagi yang beragama Islam, mereka perlu melibatkan diri dengan aktiviti keagamaan untuk mengukuhkan keimanan dalam jiwa. Bagi yang bukan Islam, kesedaran amat penting mengenai etika kehidupan serta situasi kebanyakan agama yang tidak suka kepada kejahatan. Seterusnya, jadual harian dan anjuran khusus disarankan untuk membina disiplin dan hati budi remaja. Pihak seterusnya yang bertanggungjawab ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu memberi perhatian dengan memberi asuhan, didikan, kawalan serta mengetahui setiap pergerakan anak-anak mereka. Tingkah laku tanpa kawalan memudahkan mereka terjebak dengan masalah akhlak. Ibu bapa wajar mengetahui rakan-rakan yang mendampingi mereka. Selain itu, ibu bapa perlu mewujudkan hubungan yang baik dalam keluarga sebagai medan untuk berinteraksi. Seterusnya, ruang kepada anak-anak untuk mencurahkan pendapat dan sifat ambil tahu ibu bapa penting untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dari sinilah akhlak dan hati budi yang baik dapat dipupuk dalam kehidupan mereka. Pihak ketiga dalam hal ini ialah rakan sebaya. Hal ini kerana individu lebih kerap meluahkan masalah kepada rakan berbanding ibu bapa. Rakan yang dominan mampu mempengaruhi rakan yang lain. Oleh itu, pemilihan rakan amat penting. Hal ini kerana salah pencaturan mampu mencerdaskan pembentukan akhlak seseorang. Faktor seterusnya ialah faktor pendidikan. Pendidikan penting dalam pembentukan akhlak melalui pendidikan formal dan tidak formal. Apa yang digambarkan dalam pendidikan Imam As-Siddiq ialah tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan insan yang baik dan beradab, which is the man of adab. Hal ini kerana agama menjadi benteng baik buruk perlakuan seseorang. Pihak seterusnya ialah media massa. Saluran rancangan perlulah ditapis bagi menghapuskan unsur-unsur negatif dalam program yang disiarkan. Ia mestilah berunsur pendidikan, nilai murni, batasan agama dan tasasusila ketimuran. Unsur-unsur barat melalui internet khususnya perlu ditapis dan dihadkan secara sistematik. Pihak terakhir bagi masalah ini ialah masyarakat dan negara. Masyarakat sekeliling seharusnya mendukung konsep ummah atau kekitaan dengan menasihati apabila berlaku kebincangan. Kerajaan turut memainkan peranan penting dengan mengadakan program khusus seperti rakan muda dan PKKN seperti yang diadakan oleh Kementerian Sukan sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasilah binti Rusqana. Saya dapat ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Berdasarkan tajuk yang kumpulan kami lakukan, iaitu Tamadun Islam Berasaskan Akhlak. Di sini, seperti kita tahu, akhlak itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kerana
akhlak, kita tidak akan tahu membezakan perkara yang baik atau buruk, dan kita akan mudah terleka dan terpesong daripada akidah yang betul. Sepatutnya kita harus mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan menjadikan ia tauladan dan juga garis panduan dalam hidup kita. Ibnu Khaldun menetapkan kehidupan beragama serta akhlak sebagai teras utama masyarakat bertamadun. Tamadun Islam dibina berasaskan kepada akhlak yang baik serta ajaran Islam, berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber induk. Tamadun yang dibina berteraskan kepada akhlak yang baik mampu mencapai keharmonian masyarakat serta mencapai kejayaan. Antara contoh yang paling jelas ialah tentera Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dikatakan sebagai tentera yang memiliki akhlak yang terbaik berdasarkan suatu hadis oleh Nabi Muhammad SAW, mampu menakluk kota Istanbul. Oleh itu, kesimpulannya, sebuah tamadun perlu dibina berasaskan kepada akhlak yang baik, terkukuh. Akhlak-akhlak yang buruk perlu dijauhi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nafaiz Hanani. Tajuk grup kami ialah Akhlak sebagai asas pembangunan tamadun Islam. Dalam video ini kami telah menerangkan tentang konsep akhlak, ciri-ciri akhlak, kepentingan akhlak, faktor-faktor kejayaan tamadun Islam dan juga langkah mengatasi keruntuhan akhlak. Akhlak mulia yang perlu kita contohi ialah akhlak Rasulullah SAW. Akhlak berkait rapat dengan keimanan seseorang. Secara kesimpulannya, untuk mengelakkan diri terjebak dari gejala sosial yang berluasa ialah dengan mengingati perjuangan tokoh-tokoh Islam terdahulu dan juga menitikberatkan kepentingan akhlak dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita. Akhlak yang baik perlulah dipupuk sejak kecil lagi dan ibu bapa haruslah menjadi contoh kepada anak-anak. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Rafa Syira dan grup kami memilih tajuk Tamadun Islam Berasaskan Akhlak. Dalam tajuk ini ia membicarakan tentang konsep akhlak dalam tamadun Islam dan selain itu menerangkan tentang punca-punca keruntuhan akhlak dalam tamadun Islam, iaitu pengaruh rakas baya, kesibukan ibu bapa bekerja dan juga pengaruh media massa. Seterusnya kami juga membincangkan tentang kepentingan ciri-ciri dalam tamadun Islam. Akhir sekali, sebagai peringatan untuk diri saya dan rakan-rakan, sebagai umat Islam kita perlu mempertabatkan Islam dan tamadun Islam perlu dikekalkan. Hai, nama saya Farizara binti Ishak, Matrik Kad 419-200-591. Berdasarkan kajian bagi tajuk yang telah kami pilih, iaitu akhlak sebagai asas tamadun pembangunan tamadun Islam. Akhlak penting dalam kehidupan manusia sebagaimana ia merupakan ciri-ciri masyarakat bertamadun. Akhlak juga penting kerana ia mencerminkan identiti seseorang. Kajian yang telah didapatkan telah mengajak saya untuk memperbaiki akhlak agar menjadi individu yang berperibadi yang baik. Selain itu, melalui kajian ini juga, saya dapat mengetahui bahawa akhlak mampu membentuk identiti seseorang melalui perbuatan mereka. Oleh itu, manusia perlulah menjaga akhlak dan keimanan sebagaimana ia membentuk seseorang menjadi manusia yang berguna. Okey, terima kasih.